Tuan sekalian, kalau sekadar membilang rukun iman 6 itu, budak tarika pun boleh, lagu pun banyak. Begitu juga kalau sekadar nak bilang rukun Islam 5 pun begitu juga. Tapi kita terasa tak apa perbezaan di antara dua ini? Kita terasa atau tidak apa perbezaan antara kita beriman dengan rukun iman dengan kita beramal dengan rukun Islam? Nama pun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan Nazir, kalau ada, Timbalan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk, Datin-Datin dan sedang hadirin sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk pengajian akidah kita ini. Saya telah dikhususkan untuk bercakap tajuk Tauhid atau akidah ini. Maka saya akan bercakap hal-hal begini je lah. Tajuk pertama ni simple aja, iaitu kaitan antara rukun iman dengan rukun Islam. Bunyi cukup simple. Bahkan kalau waktu nak akad nikah tu imam tanya, sebut rukun iman, jadi pengantin pun sebut dengan mudah. Tidak ada sangkut-sangkutan apa-apa, disebut dengan mudah. Imam kata okey. Lepas tu sebut rukun Islam 5. Okey, selesai, kita angkat nikah kejap lagi. Saya rasa kalau dalam perspektif kita memahami Islam ni semudah macam itu, maka itulah yang menjadi cacat merba sekarang ni. Sebab kita ni lebih tertumpu kepada jumlah, kepada bilangan. Nak zikir, nak apa pun berapa bilangannya. Kalau nak berwirid pun berapa bilangan. Jadi kita tak begitu concern tentang konten dia, tentang kandungan, tentang filosofi dia. Jadi akhirnya inilah masalah yang saya nak uraikan kejap lagi. Tuan-tuan sekalian, kalau sekadar membilang rukun iman 6 itu, budak tarika pun boleh, lagu pun banyak. Begitu juga kalau sekadar nak bilang rukun Islam 5 pun begitu juga. Tapi kita terasa tak apa perbezaan di antara dua ini? Kita terasa atau tidak apa perbezaan antara kita beriman dengan rukun iman dengan kita beramal dengan rukun Islam? Nama pun dah boleh. Minta anak-anak jangan pergi lari-lari depan saya ya. Minta maaf ya. Minta maaf. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita kaji, kita buat observasi yang halus tentang konten dan maksud daripada dua rukun ini, inilah yang akan menentukan hala tuju hidup kita yang betul atau tidak. Berada di atas Islam sebagai the way of life. Dia ada satu bahagian lagi, ihsan, yang dalam hadis yang popular oleh Nabi sedang mengajar tu, datang Jibril, dia tanya Nabi kita apa Islam. Nabi menjawab 5 perkara itu. Dia tanya Nabi apa benda iman. Nabi menjawab 6 perkara itu. Apa ihsan? Dia jawab, engkau sembah Allah seperti mana engkau melihat dia. Walaupun engkau tidak melihat dia, tapi dia melihat engkau. Itu rumusan daripada hadis berkenaan. Itulah hadis yang menyebutkan rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Dan bidang Islam pun disebut 3 jenis. Akidah yang berkaitan dengan rukun iman itu, syariat yang berkaitan dengan rukun Islam itu, akhlak yang berkaitan dengan ihsan. Itulah bidang-bidang yang besar timbul daripada hadis yang simple begini. Sebenarnya rukun-rukun iman dan rukun Islam itu dalam Al-Quran dia disebut dengan keadaan merata tempat. Dia tak buat sekumpul, seketul seperti mana hadis ini. Okey, kita pergi kepada tajuk. Apa kaitan ataupun apa asas perbezaan di antara dua ini? Kita buat analisa begini. Rukun iman. Kita beriman dan kita percaya dengan yakin adanya Allah. Rukun yang kedua, kita beriman dan kita yakin adanya para malaikat dan fungsi-fungsi malaikat. Rukun yang ketiga, kita percaya dan kita yakin adanya kitab-kitab Allah. Yang keempat, kita beriman dan kita yakin adanya rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Yang kelima, kita percaya dan kita yakin akan berlaku kiamat.
akan pasti akan berlaku kiamat. Yang keenam, kita percaya dengan yakin qada qadar Allah, penentuan baik buruk. Kita panggil untung baik, untung jahat. Itu basic kepada rukun iman. Apa maknanya ni? Apa maknanya? Kalau tuan-tuan tengok, dia kata kita beriman dan kita percaya. Kesemua itu benar kita percaya dan kita beriman dengan yakin. Dia tidak ada perbuatan. Benar dalaman, benar percaya ni benar hati, benar mental, benar jiwa, benar keyakinan minda kita. Di segi lahir kita tak nampak beza orang tu beriman atau tidak. Ya tak? Di segi lahir kita tak boleh nak nampak sebab benda tu tak nampak kelihatan. Tetapi kalau dia meragui salah satu daripada rukun iman ini, tidak dikira beriman, walayazubillah, dia dikira kufur, musyrik ataupun kafir. Misalnya ada orang yang meragui qada qadar, dia kata mana Tuhan tentukan segala-galanya, jadi dia meragui tentang konsep qada qadar, tidak beriman. Ada orang dia tak begitu percaya tentang balasan akhirat, tidak beriman. Jadi kalau kita tengok ke semua itu masalah kepercayaan dan keyakinan kita yang tak kelihatan pada mata kita. Benar percaya dan benar yakin mesti dibuktikan. Faham tak? Sesuatu yang kita percaya dan kita yakin mesti dibuktikan kebenaran kepercayaan kita itu. Macam kita kata selalu lah, seorang suami yang dia betul-betul mencintai isterinya, itu dia sebut dia cinta. Betul atau tidak, dia kena buktikan kepada isterinya yang dia cinta. Tak perlu dia lafaz perkataan cinta. Dia membuktikan, dia bertanggungjawab, dia begitu begini, tak pernah dia alpa, itu bukti walaupun tak pernah lafaz perkataan cinta. Begitu juga iman. Dia setakat membilang rukun iman, setakat membaca rukun iman, tetapi dia betul-betul beriman atau tidak dengan salah satu pada 6 ini. Di sini perlu kepada bukti. Komponen iman yang disepakati oleh ulama ada 3. Yang pertama, kena percaya dengan yakin di hati. Kalau setakat percaya tak yakin, tak dianggap beriman. Sebab tu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Mereka-mereka yang beriman dengan benda yang gaib. Beriman di sini percaya dengan yakin. Kalau percaya yang tak yakin tidak dianggap beriman. Jadi sekarang ini dia kena percaya dengan yakin begitu. Jadi kesemua itu tidak ada bukti. Dan kepercayaan itu mesti terselah melalui tingkah laku dan perangainya. Jadi elemen yang pertama dalam iman ini ialah percaya dan yakin dengan hati. Orang tak nampak tengok. Dia mengaku dengan mulut, mengucap. Rukun Islam yang pertama. Dan yang ketiga, komponen yang ketiga ini ulama telah, jumhur ulama dalam bab tauhid ini dia kata mesti dibuktikan dengan amalan. Yang ini yang timbul persoalan. Ramai di kalangan orang yang mengaku beriman, tapi perangai dan akhlaknya tak nampak seperti orang beriman. Sebab itu Tuhan kata, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di kalangan manusia yang mengaku dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Mengaku beriman tetapi tidak beriman sebab bukti keimanan dia tak pernah buktikan. Allah saja yang tahu hati dia. Mulut dia kita dengar, tapi tingkah laku yang tidak menggambarkan orang beriman. Jadi itu ciri mengenai iman. Dia percaya dengan hati, dia lafaz dengan mulut, dan dia kena buktikan dengan perbuatan. Masalah pembuktian dengan perbuatan inilah yang menggugat banyak orang yang mengaku beriman. Tetapi entah beriman atau tidak, sebab buktinya tidak kelihatan. Ataupun kelihatan sekali-sekala. Nampaklah sekali-sekala ke masjid, nampaklah sekali-sekala pergi solat. Tetapi tidak menyeluruh kehidupannya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, iman ini benar dalaman. Benar mental, benar jiwa yang tak boleh kita trace secara lahir. Maka pembuktian secara lahir itulah yang memerlukan kita beramal dengan rukun Islam.
Apa dia rukun Islam? Mengucap. Jadi bukti kata dia beriman, dia mengucap. Orang nampak, orang dengar. Bukti dia beriman juga, dia solat, orang nampak tengok. Bukti dia beriman juga, dia berpuasa. Orang tahu, isteri dia tahu. Bukti dia beriman juga, dia bagi zakat. Bukti dia beriman juga, dia pergi haji kalau mampu. Dan lain-lain lagi, dia buat baik, dia buat welfare, dia buat apa. Kesemua berbentuk practicality. Jadi kalau kita tengok, apabila kita compare kedua-dua ini, iman itu ialah foundation kepada asas sebelum dia melakukan perbuatan itu. Sebelum dia melaksanakan segala tuntutan Islam itu, rukun Islam, dia nak solat, dia nak puasa, nak haji, nak apa. Sebelum yang itu, mesti iman tu dulu betul-betul mantap yang tidak ada keraguan. Kalau yang itu macam ini, imannya macam ini, kalau dia buat juga tentang rukun Islam dalam keadaan imannya macam ini, belum tentu diterima amal ibadahnya. Sebab mungkin dikeranakan dengan berbagai-bagai kerana yang lain. Dalam hal ini tuan-tuan sekalian, kaitan antara rukun iman dan rukun Islam tadi. Rukun Islam tadi sebagai membuktikan sejauh mana dia percaya kepada rukun iman yang 6 itu. Kita kata begini, dia percaya kepada syurga dan neraka. Itu rukun Islam yang kelima. Itu dia mengaku. Buktinya, dia tak buat maksiat sebab dia takut neraka. Dia buat kebajikan sebab dia nak syurga. Dah sah satu bukti ada iman. Tapi, kalau dia tak buat jahat, takut kepada polis mata-mata, apabila polis tak ada atau orang tak tengok dia buat, bukan kerana takut kepada seksa Allah, tapi takut kepada seksa dunia. Dia tidak dianggap beriman. Begitu juga dia bagi derma. Contoh, dia bagi contoh. Dia bagi derma kerana nak mematuhi titah perintah Allah, nak buat kebajikan, nak infak. Maka dikaitkan derma ini dengan ganjaran pahalanya. Rukun iman. Rukun Islam dia bagi derma, zakat, tapi imannya kerana dia percaya kepada syurga. Jadi bagi orang yang tak beriman, dia bagi derma juga, tapi bukan kerana pahala Allah, tapi kerana kontrak. Kerana nak dapat reward, kerana nak dapat pangkat dan lain-lain. Buat kebajikan, tapi yang tak beriman, asas kebajikannya ialah reward secara dunia. Balasan secara dunia, kontrak, janji, pangkat dan lain-lain. Tapi yang beriman, dia buat baik, dia bagi derma, dia bagi apa? Kerana Allah itu menjadi dominan, kerana manusia tak ada. Itu perbezaan asas. Jadi yang kita tengok sekarang dan sebahagian daripada orang Islam, dia berada di persimpangan ini. Sejauh mana amal kebajikan yang dia buat dalam rukun Islam tadi, diasaskan kepada tuntutan rukun iman. Misalnya, dia pergi haji, rukun Islam yang kelima. Semata-mata dia pergi haji, nak tunai haji, atau kerana dia nak masuk pertandingan pilihan raya, kalau tak ada haji di depan tu, tak dapat terima. Ada setengah tempat disebutkan, dia nak masuk pertandingan pilihan raya di sebuah negara, kalau namanya tidak ada haji di depan tu, tak favor lah. Jadi dia pun pergi. Jadi haji tidak kerana Allah. Ada orang yang dia menunaikan solat, dia balik rumah mertuanya ustaz dengan ustazah, di rumahnya tak solat. Tapi di rumah mertuanya dia solat. Maka solat itu bukan kerana takut kepada seksa Allah, bukan kerana nak syurga, tapi kerana malu pada bapa mentua. Maka di situ terpisah antara rukun Islam yang dia buat, bukan diasaskan kepada rukun iman. Faham tak? Jadi inilah tuan-tuan sekalian yang menjadi isu penting dalam manusia sekarang ini. Apabila kita buat benda-benda yang kita katakan baik, benda yang kita baik yang kita buat, benda yang tak baik yang kita tak buat, namanya ibadah. Di sini timbul ibadah kerana Allah atau tidak. Itu kaitan dia. Apabila ibadah kita kerana Allah, maka ibadah itu dikaitkan dengan tuntutan rukun iman dia, bukan dengan tuntutan dunia. Kalau dia berderma pun kerana Tuhan suruh nak bagi ganjaran kepada orang infak. Kalau dia pergi Mekah pun kerana dia janji Tuhan kerana buat ibadat di Mekah tu pahala banyak dan lain-lain. Kerana keduniaan tak ada. Dia percaya kepada malaikat misalnya. Itu rukun iman. Ya tak? Kan? Kalau orang yang percaya rukun iman, malaikat, ada yang malaikat, dia tak ambil rasuah walaupun orang tak tengok dan sebagainya. Kerana dia kata
kiraman katibin sedang melihat dia. Maka dia tak ambil. Apa sebab dia tak ambil? Kerana dia tahu malaikat melihat dia, Allah melihat dia. Tapi kalau orang yang tak ambil rasuah, tengok kiri kanan orang tak tahu dan sebagainya, semua orang tak tahulah, dia boleh buat dengan cara taktik itu, kini orang tak tahu, maka dia ambil. Sebab takutnya kepada manusia, bukan takutnya kepada kiraman katibin, bukan takutnya kepada Allah. Maka kemungkinan orang yang macam ni, dia tak ambil rasuah, tapi kerana takut kepada polis, takut kepada SPR, takut kepada berbagai-bagai keduniaan. Tetapi kalau benda tu tak ada, mungkin dia ambil. Tapi kalau yang takutkan kepada Allah, takutkan kepada malaikat, kiraman katibin yang mencatatkan itu, dia tak akan ambil. Begitu juga orang yang dia jujur kepada isterinya, dia tak pernah menduakan isterinya. Di belakang isterinya pun macam itu, di depan isterinya pun bukan macam itu. Bukan kerana dia sayang isterinya saja, tapi kerana takutkan hukum Allah kepada orang yang berzina. Kalau setakat kepada isteri, dia boleh sembunyi. Tapi kerana takut hukum Allah berzina. Tapi kalau orang yang hanya dia takutkan kepada isteri, dia tak melakukan maksiat, di belakang isteri mungkin dia buat. Jadi ini tuan-tuan sekalian, saya nak sebutkan perbezaan. Bagi orang yang menjadikan rukun iman itu asas jati diri dia, yang mencetuskan berbagai-bagai perbuatan baik yang dia buat yang dalam rukun Islam tadi, itu yang kita kehendaki sebagai kaitan di mana rukun iman itu menjadi penggerak, pencetus untuk dia buat baik. Dan sebagai penggerak dan pencetus juga untuk menghalangnya daripada buat jahat. Jadi semua gerakannya datang daripada rukun iman. Macam saya bagi contoh tadilah. Ya tak? Jadi kalau kita buat baik, rukun Islam itu semua perbuatan tu. Kalau kita buat baik dengan buat baik, kita tak buat jahat, semata-mata diasaskan kerana keduniaan, bukan kerana tuntutan rukun iman, maka ibadat itu tak diterima sebagai ibadah. Sebab itu bila kita sebut ibadah itu, kita kena lakukan ikhlas semata-mata kerana Allah. Itulah maksudnya. Iaitu kita buat ibadah itu kerana tuntutan Allah, kerana malaikat tengok, kerana ganjaran syurganya, kerana berbagai-bagai kerana yang dikehendaki dalam rukun iman. Tetapi kalau kita buat baik atau tak buat jahat, semata-mata kerana keduniaan, tak mencuri, tak apa, takut polis, takut begitu gini, tetapi bukan takut kiraman katibin, atau berbakti buat baik kerana nak reward, nak ganjaran semuanya, bukan kerana ganjaran syurga, maka di sini kebaikan secara sekular tak dianggap sebagai ibadat, maka dianggap sebagai perbuatan baik ajalah. Di sini asas perbezaan tuan-tuan sekalian. Apa yang kita nak nilai benda itu menjadi ibadah? Kejap lagi saya akan sebut sikit mengenai ibadah ini. Selama mana kita dapat kaitkan ibadah itu, apa dia ibadah? Kita melakukan segala yang Tuhan suruh, kita meninggalkan segala yang Tuhan tegah dengan penuh patuh, dengan penuh taat demi kerana Allah. Kerana Allah tu maknanya dengan tuntutan-tuntutan yang bersesuaian dengan kehendak rukun iman. Itu kerana Allah. Walaupun kerana takut neraka dia pun masih dikira kerana Allah. Qardawi kata. Sebab konsep kerana Allah tu termasuklah takut kepada hukuman-hukuman Allah. Jadi kalau kita dapat kaitkan seluruh amalan kita yang kita panggil ibadah tadi, kita buat baik, kita tinggalkan yang maksiat demi kerana mematuhi titah perintah Allah yang berasaskan kepada rukun iman satu-satu itu, barulah itu dianggap ibadah yang diterima Allah. Tapi kalau kita pisahkan rukun iman, tidak ada kena-mengena dalam ibadah, maka kita lah baca Quran bagi elok, semayang pun baca bagi elok, sebab semata-mata kita tengok segi rukun Islam. Tapi kita tak kaitkan dengan kerana Allah. Mungkin kerana riak, bagi derma pun mungkin kerana reward. Banyak bagi bacaan imam yang sedap baca kerana nak menunjuk, tak dianggap sebagai ibadah. Kalau kita pisahkan begitu, kelihatan pada manusia dia beribadah, tapi pada Allah tidak dikira ibadah. Sebab berlaku pemutusan ataupun terpisah. Segala perbuatan baik yang dia buat, segala perbuatan maksiat yang dia elakkan, bukan dikaitkan dengan tuntutan iman. Iaitu dengan kata-kata lain, bukan dikaitkan dengan kerana Allah. Maka di sinilah gap pemisahan yang membezakan di mana kaitan antara rukun iman dengan rukun Islam. Jadi dengan rumusannya begini, rukun iman itu benda dalaman yang tak kelihatan. Keenam itu tak dilihat, tak nampak lihat. Membuktikan keenam tadi ialah perbuatan kita. Itu rukun Islam. Jadi selama mana rukun Islam ni kita laksanakan kerana memenuhi tuntutan rukun iman, maka di situlah ketulinan amal ibadah kita. Dan di situ merupakan jati diri kita.
Saya nak bagi contoh begini tuan-tuan sekalian, ya. Tuan-tuan tengok begini. Saya nak sebut satu hadis sebelum saya nak pergi jauh ni. Nabi sebut dalam hadis yang popular, ya, hadis daripada Anas, daripada Ibnu Najat dan lain-lain. Dia kata gini, laisal imanu bitamanni wa tahalli. Iman itu bukan hanya cita-cita, bukan hanya hiasan. Ambil ayat kursi, tulis di dinding, letak di pintu motoka, atau bukan setakat itu. Iman bukan macam itu. Atau saya nak jadi orang baik, bukan setakat itu. Bukan hiasan tapi mulut. Bukan setakat itu iman. Walakin al-imanu, tetapi iman yang sebenarnya ialah ma waqara fil qalbi, apa yang tertanam di hati kita, keyakinan kita tadi, kepercayaan yang penuh, tidak berbelah bahagi. Wa saddaqahul amalu, dan dibuktikan dengan tingkah laku. Maka dengan sebab itu saya katakan tadi, bagi seorang perempuan, dia sayang kepada isterinya, dia tak payah lafaz, darling I love you. Walaupun dia tak pernah lafaz perkataan sepatah pun, tetapi kehidupannya, isterinya yakin suami dia sayang kepada dia. Buktinya banyak. Tapi kalau cakap melafazkan darling I love you 1000 kali satu hari, bukti sepatah habuk pun tak ada, bukti bunyi nampak lain, maka isteri tak percaya juga sebagai suami yang baik. Jadi kalau nak pada sama-sama manusia pun perlu kepada bukti. Ini kan kita dengan Allah, kita mesti membuktikan yang kita tulen keimanan kita. Maka dengan sebab itu saya bagi contoh begini, ya. Satu bangunan yang 50 tingkat tinggi dekat Kajang sedang naik sekarang ni, membina foundation di bawahnya tu dalam mungkin tertinggi 3-4 tingkat bangunan. Foundation mesti konkrit yang cukup hebat. Kalau lagi tinggi bangunan tu, lagi besar bangunan tu, mesti hebat lagi foundation ni. Kadang-kadang pembinaan foundation tu mengambil masa hampir sama dengan pembinaan bangunan yang tinggi tu. Punya hebatnya. Jadi kekuatan bangunan itu bergantung pada foundation ini. Apabila foundation tu siap, foundation tu ditimbus balik, ditutup, orang tak nampak tengok pun. Yalah. Maka bangunannya bertingkat-tingkat di atas tadi kita nampak tengok. Tetapi kekuatan sebenarnya bukan kita nampak bangunan yang cantik tadi. Tapi bangunan yang cantik tadi mesti berada di atas foundation yang kuat, iaitu di bawah bumi. Maka begitulah iman kita dengan rukun Islam. Iman itu foundation kepada pegangan kita. Orang tak nampak tengok. Pegangan dia tentang keenam tadi orang tak nampak tengok. Maka dia membuktikan keimanan ini dengan perangainya, dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya. Dia beramal mengikut rukun Islam. Itu yang membuktikan keimanan dia. Lagi banyak, lagi sempurna dia melaksanakan tuntutan iman melalui amalan rukun Islam tadi, lagi baiklah tingkatnya. Kita ambil begini. Rukun Islam tu ada 5. Ada orang yang dia mampu melakukan 5/5. Allah cukup baik. Kelima-lima dia boleh buat. Mengucap solat, puasa, zakat, haji. Alhamdulillah. Ada orang tak boleh. 1. Haji payah nak dapat kota. Tak dapat. Sampai mati tak dapat. 4/5 dia boleh buat. Yang lain semua dia boleh buat kan. 4/5. Ada orang 4/5 pun tak boleh sebab nak bagi zakat tak cukup pendapatan. Gaji berparas atau pendapatan tak cukup. Tinggallah 3/5. Tinggal mengucap solat, puasa. Datang bulan puasa, setiap bulan puasa gastrik, tak boleh puasa pula. Allahu Akbar. Ya tak? Kecil mana yang teruk terpaksa ambil ubat, injek, macam-macam alasan tak boleh puasa. Daripada 3/5 tinggal 2/5. Tinggal mengucap dengan solat. Solat pun tak boleh juga dengan kerana dibuat survey, pernah dibuat survey, sekitar 30% je orang Islam ni puasa. Ni solat. Kalau survey itu kita boleh pakai, bermakna 70% orang Islam tak solat. Bayangkan daripada ke-5 rukun Islam tu, rukun Islam yang paling utama solat, selepas pada mengucap itu pun 30% saja yang solat. Bayangkan di mana kedudukan Islam kita. Kalau itu survey itu boleh pakai lah, walaupun tak accurate, ya tak? Kalau boleh pakai, di mana kedudukan Islam kita? Inilah masalah tuan-tuan sekalian sekarang ini. Apabila apa-apa seruan ke arah nak menegakkan Islam, ke arah nak menjadikan Islam sudah way of life, maka jadi hanya bahan-bahan ceramah sajalah. Nak sampai berapa peringkat realiti nak berlaku tu saya tak tahulah. Sebagai contoh, saya buat comparative religion, comparative law. Waktu buat PhD dulu. Nak melaksanakan hudud tu misalnya. Ngikut seorang tokoh
pemikiran tentang hudud ini. Namanya Profesor Hussein Al-Zahabi, dah mati dah. Dia kata nak menjamin supaya hudud itu dapat dilaksanakan, mesti majoriti rakyat Muslim menerima hukuman hudud itu sebegitu, baru benda itu boleh terlaksana. Kalau orang Islam sendiri pun tak sanggup menerima hukuman hudud, buat sajalah, tinggal akta aja. Susah nak dilaksanakan. Dan itu betul. Jadi soalnya sekarang tuan-tuan sekalian, apa sebab jadi gitu? Terlalu gap pemisah antara beriman dengan beramal ni terlalu jauh. Mengaku beriman, perangai tak mengambatkan orang beriman. Mengaku sayang isteri tapi perangai bukan sayang isteri, sayang orang lain. Ini yang cerita-cerita saya katakan tadi. Sejauh mana yang kita kononnya kita beriman dari segala pekerti kita, segala akhlak kita, segala perangai kita, segala perbuatan kita memenuhi kehendak iman yang di bawah kumpulan rukun Islam. Apabila berlaku pemisahan begini, akhir-akhirnya tertumpu kepada apa? Apabila kita sebut Islam, nak main buat doa, baca doa begitu gini, nak buat gini-gini, tak boleh pergi kepada Islam sebagai the way of life. Coverage Islam to the way of life merangkumi segenap aspek nadi kehidupan, tak boleh. Sebab kita tak kaitkan yang apa yang kita buat yang baik itu kita nak buat. Apa yang tak baik kita tak buat itu kita tak dapat kaitkan dengan iman kita. Macam saya beri contoh tadi lah. Nak buat maksiat, tengok kiri kanan tak ada orang ambil. Dia tak tahu kata dia beriman kepada malaikat. Kalau orang yang beriman kepada malaikat, dia tak akan ambil. Begitu juga kalau dia berzina apa semua, bukan kerana isteri tapi kerana haram zina. Walaupun belakang isterinya dia tak ambil, dia tak buat benda tak elok. Jadi begitulah keadaannya. Bagaimana iman itu menjadi anchor kepada kehidupan. Iman itu yang akan menentu hala tuju kehidupannya. Jadi perbuatan melalui rukun Islam tadi hanya menurut kehendak iman. Faham? Berbalik kepada isu yang ketiga, iaitu tentang ihsan. Ihsan itu ialah kita menyembah Allah seperti kita melihat dia. Dan walaupun kita tak melihat dia, dia melihat kita. Jadi ulama kata itulah bidang akhlak atau bidang tasawuf. Apa dia makna akhlak dan tasawuf dalam konteks kes ini? Apabila satu-satu individu tadi, dia betul-betul berada di atas kehendak iman yang tulen. Iman tidak ada kompromi, tuan-tuan sekalian. Sikit dia ragui tentang iman, tak dianggap ada iman. Dia ragui tentang qada qadar, jatuh imannya. Dia kata istighfar kubur ni ada tak ada pun bahaya iman dia. Tapi tentang rukun Islam, dia menerima kompromi. Dia bergantung berkemampuan. Tak mampu pergi Mekah, tak usah pergi. Tak mampu puasa, tak usah puasa kalau betul-betul tak mampu. Jadi dalam pelaksanaan rukun Islam ni dia bergantung pada kemampuan kita melaksanakannya. Tapi tentang rukun iman dia tak menerima kompromi macam ni. Sebab dia semata-mata keyakinan, kepercayaan. Sebab itu berbahaya kalau timbul keraguan dalam bab iman. Maka sebab itu apabila seseorang yang mempunyai keimanan yang mantap begitu rupa, yang langsung tidak ada keraguan tentang rukun iman yang 6 itu, dan dia buktikan menyerlahkan keimanan tadi dengan melaksanakan sebaik mungkin rukun Islam dan cawangan dia. Rukun Islam 5 itu basic, ada cawangannya banyak. Dia melaksanakan sebaik mungkin kemampuan dia. Maka penjelmaan personality ini dianggap penjelmaan akhlak Islam. Macam mana? Apabila dia beriman macam itu, dan dia beramal dengan rukun Islam macam itu, tentulah dia buat baik, dia tak ada takabur lagi dah. Kalau dia buat apa-apa kejayaan, dia hebat, dia dapat pangkat pun dia tidak ada riak, tidak ada apa lagi dah. Sebab pencetusnya imannya. Kalau dia dapat musibah pun dia tak kecewa, tak putus asa lagi dah sebab dia menerima qada qadar. Ya tak? Yang putus asa kecewa ni dia tak percaya pada qada qadar. Jadi apabila dia dapat kaitkan seluruh kehidupannya macam itu, yang baik dia terima seadanya dengan penuh syukur. Yang buruk dia terima juga dengan penuh rela dan redha. Maka sifat-sifat yang mazmumah itu tak ada pada orang berkenaan. Sifat ujub, sikap riak, sifat takabur dah tak ada pada dia. Kalau ada pun cukup minimal. Kemudian sifat-sifat yang terpuji, tawaduk, rendah diri, ihsan, berbakti dan sebagainya akan mengambil tempat-tempat yang buruk tadi. Maka di situlah dia panggil seseorang yang berakhlak Islam. Jadi akhlak Islam itu datang setelah dia melaksanakan tuntutan iman dengan sempurna. Imannya begitu perfect, begitu sempurna. Dan dia melaksanakan rukun Islam dengan terbaik mungkin. Barulah terjelma personality yang macam itu. Personality yang berakhlak Islam. Maka dengan sebab itu orang-orang yang terjun terus ke bidang tasawuf, dengan tidak mendahului pengajian bab-bab iman, akidah ini, tauhid, ya tak?
Tidak mendalami hukum hakam dengan baik. Takut dia menjadi manusia yang tempang. Kerana dia naik pokok, tak ikut dia punya asasnya. Dia akan jadi bercelaru. Banyak juga bidang-bidang yang telah dideklarkan sebagai ajaran sesat itu berkaitan dengan tarikat-tarikat ini. Kerana orang yang terjun ke bidang itu, dia terlalu kagum dengan kononnya tarikat-tarikat tertentu tadi. Dia tak melalui bentuk pengajian yang disiplinnya betul, iaitu dia mendalami akidah dan tauhid serta dia mengetahui hukum hakam mengenai fiqh ini, maka akan jadi kecelaruan dalam hidupnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, itulah dengan sebab itu dalam bab-bab Islam ini, iman dan amal itu tak boleh dipisahkan sama sekali. Iman, kita percaya pada rukun iman, amalan ialah rukun Islam. Kalau dengan sebab itu tuan-tuan tengok dalam ayat Quran, gandingan antara beriman dan beramal ni tak kurang daripada 70 tempat. Secara plural dan secara singular. Amanu wa amilus salihat itu secara plural. Singular, amana wa amilus salihat. Maka dengan sebab itu kalau kita pisah-pisahkan, kononnya awak semayang tak berhenti pun belum tentu masuk Islam. Belum tentu masuk syurga. Saya tak solat pun mungkin saya masuk syurga. Iman saya awak bukan tahu. Cakap-cakap macam ni, cakap putar belit untuk mengelirukan keadaan. Sebab dia cuba nak mengatakan bahawa beriman tadi tak semesti terbukti dengan perbuatan. Ini yang bahayanya. Mungkin awak semayang ni pun bertentu Tuhan terima. Jadi ini cakap-cakap yang agak songsang. Nak menafikan orang buat baik. Kita tak dapat pastikan kalau buat baik pun, kalau bukan kerana Allah, tak jadi ibadah. Sebab itu saya kata asas kebaikan kita mesti berasas kepada iman. Jadi apa yang kita buat baik kerana Allah, apa yang kita tinggalkan kerana Allah. Kalau terpisah yang itu, dia timbul kerana manusia, kerana riak, kerana takabur, kerana ujub dan lain-lain. Itu yang jadi masalahnya. Jadi apabila berlaku pemisahan antara iman dan amal ini. Itu habis takat itu dan Tuhan sebut dalam satu ayat, saya nak baca ayat ini. Wa tilkal jannatul lati awrastumuha bima kuntum ta'malun. Surah Az-Zukhruf ayat 72. Itulah syurga yang Tuhan akan wariskan kepada kamu semua wahai manusia, kerana apa yang telah kamu amalkan di dunia. Mana nak masuk syurga pun dengan amalan tak cukup setakat angan-angan. Dan firman Tuhan lagi dalam surah Sajadah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa-jiwa yang buat baik tadi, dia tak tahu apa ganjaran yang Tuhan akan berikan kepada dia. Tersembunyi pada mereka. Ganjaran-ganjaran yang amat menyeronokkan mereka sebagai balasan tentang apa yang telah mereka laksanakan di dunia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, yang nak menjadikan kita sempurna, mesti asasnya kuat, iaitu seperti bangunan tadi, iman. Iman mesti mantap. Maka kita mesti buktikan iman tadi dengan perbuatan, dan perbuatan tadi bergantung pada kemampuan, dan perbuatan inilah yang kita panggil ibadah kita, amal ibadah. Iaitu apa yang kita buat baik mematuhi titah perintah Allah yang wajib dan sunat, dan apa yang jahat yang kita elak iaitu haram dan makruh demi kerana Allah, maka semua tu dia panggil ibadah. Ibadah khusus, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadah umum secara general tadi. Tuan-tuan sekalian, dalam ibadah ni dia, saya kata sempat lagi ya, dia sekurang-kurangnya ibadah ni dia ada dua elemen penting dalam ibadah. Sebab saya nak kaitkan ibadah ni dengan rukun Islam yang kedua. Ibadah ni ulama telah memberi definisi begini. Kita patuh titah perintah Allah, patuh dengan penuh taat, dan patuh dengan penuh rasa humble diri di depan Allah. Langsung tidak ada perasaan-perasaan hebat dan sebagainya. Sebab tu saya pernah sebut dalam ceramah ni juga, dah ada YouTube. Apabila kita berada di barisan solat tu, kita lupalah kita siapa dia, Tan Sri, Datuk, apa kita lupa. Kita anggap kita semua sama macam orang lain juga. Sebab kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha segala-galanya. Maka dengan sebab itu elemen pertama dalam ibadah. Patuh titah perintah Allah, patuh dengan taat, dan patuh dengan penuh rasa hina diri, rasa humble di depan Allah. Sebab tu sikit perasaan riak waktu kita melakukan ibadah itu mencecatkan ibadah kita. Itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua, ini paling penting disebutkan oleh banyak tokoh-tokoh yang membicarakan hal ini. Mesti segala pematuhan itu dengan penuh taat tadi kita lakukan dengan penuh suka dan penuh cinta, bukan separuh hati, bukan terpaksa, dengan keinginan yang penuh. Lagi tinggi keinginan kita nak buat ibadah itu, lagi tinggi nilainya. Ini kena beza. Ada orang dia pergi solat dengan separuh hati,
Ada orang dia pergi, dia puasa pun kerana dia tegan kerana dileteh oleh isterinya. Bukan mari perkerelaan dia. Maka ini semua menjejaskan kualiti ibadah. Jadi keinginan dia dan dia melakukan dengan penuh jiwa raga itu, elemen yang cukup kuat yang menjamin ibadah itu diterima oleh Allah. Dia itu melakukan itu dengan penuh ingin, dengan penuh minat. Kalau dia lakukan itu dengan terpaksa, dengan tak begitu minat, tak begitu ini, ibadah tadi dipersoalkan. Walayazubillah lah. Sebab itu saya kata dah berkali-kali, jangan kita terpegun dengan banyak yang kita buat. Tapi kita terpegun dengan kita buat dengan penuh kecintaan, dengan penuh keinginan. Jangan kita buat benda-benda agama ni yang Tuhan suruh tadi dengan separuh paksa. Dia kata benda wajib tu terpaksa. Walaupun benda wajib tu terpaksa, tapi kita lakukan dengan penuh minat, dengan penuh keinginan. Sebab tu orang yang dah menjadi minat kepada ibadat ni, bagi dia tak berat untuk bangun sembahyang tahajud 12 kali setiap malam. Setiap malam. Tak jadi berat lagi dah. Tapi bagi orang yang berat, dia kata macam mana nak boleh buat setiap malam tu. Dia kata nak duduk di masjid 1 jam pun tak larat sangat dah. Sebab dia tak minat. Tapi pukul dia berminat, dia berada di padang golf daripada pukul 8 sampai pukul 4. Dia boleh. Sebab dia minat. Jadi itu perbezaan dia. Mengapa kita wujud double standard macam itu? Kemudian dalam nak mencapai makam ibadat yang macam ni, dia letak lagi 2 syarat. Syarat yang pertama, mestilah dia lakukan itu dengan penuh komitmen yang tinggi. Semata-mata kerana dipatuh oleh perintah Allah dan melalui Rasulnya. Sama ada dia melakukan yang disuruh dan meninggalkan yang ditegah. Dia menghormati yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Maka itu komitmen yang macam itu, kesungguhan yang macam itu untuk menjamin supaya pematuhan dia dan juga ketaatan dia tadi berterusan, konsisten. Itu elemen pertama. Yang paling penting, mesti nak melakukan ibadah tadi dengan penuh iltizam, dia panggil. Dengan penuh komitmen. Bukan buat sambil lewa, bukan buat begitu begini je. Mesti dengan penuh komitmen. Saya terpaksa kena cepatkan sikit. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, apabila kita lakukan itu dengan penuh komitmen ibadat yang begitu rupa, di situlah kualiti sebenarnya. Bukan kualiti diukur hanya benda yang kita nampak, tengok dia baca sedap. Itu nombor 2. Tapi yang penting sekali, penjelmaan hatinya yang dicetuskan oleh iman tadi, maka dijelmakan dengan tingkah lakunya tadi, dan dia lakukan itu dengan penuh komitmen. Dan ulama kata, itulah yang tersirat di dalam maksud, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam mana yang kata gitu? Iyyaka na'budu, akan dikau saja kami sembah ya Allah. Apa maksudnya? Kita mengakui Allah itu maha besar. Allah mencipta kita. Allah sahaja yang segala-galanya, tidak ada lain melainkan Allah. Maka Allah yang macam itu yang layak kami sembah. Maka kita pun sebutlah dengan perasaan macam itu, dan beriman itu akan dikau saja Allah kami sembah. Kita menolak segala yang lain. Itu yang kita kena jelmakan waktu kita sebut iyyaka na'budu. Manakala iyyaka nasta'in pula, kita mengakui kelemahan kita. Kita mengakui kekerdilan kita. Kita mengakui kita serba cacat, serba kurang. Kalau tidak ada Allah, mana kita tak ada? Segala-galanya kita ni bermula dengan adanya Allah. Maka adanya kita ini ialah limpah kurnia Allah. Maka dalam konteks ini, kita mengakui kelemahan kita dan segala-galanya. Maka kita amat memerlukan Allah. Maka itulah maksud wa iyyaka nasta'in. Akan dikau saja kami mohon pertolongan. Jadi gabungan 2 perkataan inilah yang ulama kata kunci kepada kekuatan ibadah kita waktu kita membaca Fatihah, yang kita mesti jelmakan setiap kali. Itu yang pertama. Iaitu mestilah ibadat itu dilakukan dengan penuh komitmen. Yang kedua, komitmen ni tak akan berlaku, kata dia. Kata ulama ni, komitmen yang begitu rupa, kesungguhan begitu rupa tak mungkin berlaku bagi jiwa-jiwa yang tak begitu cinta kepada Allah. Komitmen yang begitu punya serius, komitmen yang begitu punya hebat, walaupun susah dia tak rasa susah, walaupun tengah malam dia sanggup bangun, sebab jiwanya telah terikat sehingga dia begitu sayang kepada ibadah kepada Allah. Sebab saya tengok ada orang yang lazim bangun sembahyang tahajud. Dia tak bangun sembahyang tahajud, dia tak boleh tidur. Dia lepas bangun tahajud baru dia boleh tidur dengan elok. Saya pun ada satu cucu saya yang baru belajar solat dalam sekitar 9 tahun. Dia tertidur sembahyang Aisyah, dia tak sempat tidur. Dia tidur sekali dengan saya. Dan sekitar pukul 12, pukul 1 dia bangun. Saya tanya, Hafan nak pergi mana? Dia kata, Hafan tak sempat, tak sembahyang Aisyah lagi, Hafan tertidur dulu. Dia bangun, tergegas pergi bilik air, main solat, datang solat. Walaupun simple solatnya.
Bermakna umur macam itu dah tak boleh tidur dah kalau tak solat lebih dulu. Sebab dia rasa dia mengganggu perasaan dia. Itu kecintaan dia sampai peringkat dia tidak betul ansur lagi dah benda-benda macam itu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak berhenti setakat ini saja. Bagaimana nak menjadikan kita kaitan antara iman dan rukun Islam tadi. Iman menjadi pencetus segala tingkah laku kita, perangai kita. Dan segala apa yang kita buat tadi mesti dicetuskan oleh iman. Maka itu dia panggil ikhlas dan beribadah. Kalau tidak dicetuskan oleh kerana iman, akan dicetuskan oleh kerana yang lain. Kerana reward, kerana apa semua, maka ibadah kita tidak ada nilai. Dan nak sampai kepada level macam itu, amal ibadah kita mesti ada unsur ketaatan, kepatuhan dan juga rasa humble di depan Allah, disertai kita lakukan dengan penuh cinta. Dan perasaan ini mesti berlaku kepada mereka-mereka yang committed untuk melakukannya, disertai pula mereka yang betul-betul mencintai Allah, maka dia akan lakukan dengan sempurna. Saya rasa setakat itu saja, setakat ini saya boleh kongsi dengan tuan-tuan sekalian tentang konsep sejauh mana kita dapat menerima dan kita memahami hubung kait antara kita beriman dengan Allah dengan kita beramal dengan rukun Islam sebagai individu Muslim. Ini yang membezakan mereka-mereka yang tidak beriman ataupun mereka-mereka yang sekadar melakukan secara tiru-tiru macam orang munafik tetapi tidak beriman. Sebab yang katakan beriman tidak buat, dia panggil fasik. Bahaya. Fasik ni maknanya beriman tapi tak buat. Kalau dia buat tapi sekadar untuk bagi orang tengok bukan kerana iman, munafik. Yang kita nak yang mukmin apa dia? Dia buat betul-betul tapi dia asaskan kepada iman. Iman dia tidak memadai, mesti dia buktikan dengan perbuatan. Maka kaitan dua itulah baru menjadikan orang tu mukmin yang tulen. Kalau tidak, dia akan jadi salah satu. Sama ada jadi fasik kalau dia beriman tapi tak buat, atau dia jadi munafik, dia buat tetapi bukan daripada iman. Kita nak yang mana terpulang kepada kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.